fokus kita pada pagi ini ialah berkaitan dengan isu-isu yang dianggap sebagai sensitif dan juga kontroversi dalam masyarakat kita yang berkaitan dengan wasiat. Kenapa penting kita mengetahui dan mempelajari tajuk ini? Kerana dalam masyarakat kita ni kita tahu bahawa seringkali berlaku perbalahan dan juga ketidaksetujuan terhadap banyak perkara, termasuk yang berkaitan dengan wasiat. Apabila ibu bapa meninggal dunia, ahli keluarga kita meninggal dunia, dan orang yang meninggal dunia itu ada meninggalkan wasiat ataupun tidak meninggalkan wasiat, maka tiba-tiba berlaku perbalahan dengan sebab berbeza pendapat. Jadi ini antara fokus saya pada pagi ini untuk kita sama-sama berkongsi ilmu dan pengalaman untuk manfaat kita bersama. Baik, yang pertamanya ialah apa yang sering kali berlaku dalam masyarakat kita ialah dalam kes contohnya kemalangan jalan raya, ibu bapa meninggal dunia. Dan ibu bapa meninggal dunia, lalu tinggallah anak-anak yang masih lagi kecil dan tidak dapat dikesan ataupun tidak diketahui bahawa ibu bapa itu yang meninggal dunia itu meninggalkan apa-apa wasiat. Jadi apa akan berlaku kepada anak mereka? Sebab apa yang kita pelajari daripada ashabul furud, kita pelajari pembahagian orang yang akan dapat bahagian-bahagian tertentu, maka sudah tentulah akan timbul masalah kepada anak-anak tadi. Jadi ini antara perkara yang dibincangkan oleh para ulama. Sebab kita tahu bahawa ada di antara kita yang contohnya kita baca dalam media, mereka menaiki motosikal sama-sama suami isteri, tiba-tiba berlaku kemalangan. Kedua-duanya meninggal dunia secara serentak. Jadi tinggallah anak-anak yang ditinggalkan oleh ayah dan ibu tadi. Jadi ini antara perkara yang berlaku. Jadi apabila mereka meninggal dunia, maka ibu dan bapa tadi akan meninggalkan harta pusaka dan anak itu akan dapat harta pusaka. Tapi tajuk kita pagi ini bukan berkaitan dengan harta pusaka. Tajuk kita ialah berkenaan dengan wasiat. Apakah cucu yang mana ayah dan ibu itu telah meninggal dunia juga mendapat bahagian, bukan faraid, tetapi daripada apa yang dipanggil sebagai wasiat. Jadi ini yang menariknya kerana tidak ada wasiat, tetapi mengikut enactment ataupun undang-undang yang ada dan fatwa, rupa-rupanya dia ada satu lagi nama yang dipanggil sebagai wasiat wajibah. Jadi ini antara isu yang pertama yang saya akan kongsi dengan sahabat dan sahabiah sekalian. Baik, contohnya pada tahun 2008, Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, yang mana mereka ini merupakan terdiri daripada para mufti, para pakar dalam bidang agama, telah membuat satu resolusi ataupun membincangkan hukum berkenaan dengan wasiat wajibah. Baik, kenapa namanya wasiat wajibah? Kerana wasiat itu diperuntukkan melalui undang-undang, kan, diperuntukkan melalui undang-undang dan bukannya wasiat si mati. Jadi ini yang menariknya. Baik, apa yang berlaku ialah dalam resolusi ataupun ketetapan yang dibuat oleh Muzakarah Fatwa Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia tahun 2008, dalam resolusi tersebut dinyatakan bahawa melaksanakan wasiat wajibah adalah harus, dibenarkan oleh hukum syarak. Dalam kes yang macam mana? Dalam kes di mana seorang anak, kan, anak yang mana bapa atau ibunya mati terlebih dahulu daripada datuk atau neneknya, atau bapa dan ibunya mati secara serentak bersama-sama dengan datuk atau neneknya, maka anak tersebut layak untuk menerima apa yang dinamakan sebagai wasiat wajibah. Wasiat wajibah, kan, wajibah tu sebab ia diperuntukkan oleh undang-undang, kan? Ia diperuntukkan oleh undang-undang dan tidak melalui si mati, tapi diperuntukkan oleh undang-undang. Dengan cara yang macam mana? Berapakah kadar ataupun bahagian yang akan diperolehi oleh anak tersebut?
iaitu dengan mengambil harta pusaka. Wasiat wajibah ni dia akan ambil harta pusaka dengan mengambil bahagian faraid bapa atau ibunya pada kadar tidak lebih daripada 1/3 daripada harta pusaka datuk ataupun neneknya. Macam tu. Iaitu dia ambil bahagian faraid bapa atau ibunya pada kadar tidak lebih daripada 1/3 daripada harta pusaka datuk ataupun neneknya. Maksudnya sekiranya bahagian ibu dan bapa itu adalah 1/3 atau kurang daripada 1/3, maka pembahagian tersebut hendaklah dilaksanakan pada kadar tersebut. Mana kadar dia ada maksimum 1/3, dia akan dapat juga. Jadi sekiranya bahagian tersebut melebihi daripada 1/3, maka hendaklah dikurangkan pada kadar 1/3. Kalau lebih, sebagai contohnya, maka dia kena kurang, jadi 1/3. Setelah mana mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan sebagaimana berikut. Jadi dia ada banyaklah syarat-syarat tersebut. Baik, saya baca beberapa contoh syarat tersebut. Antaranya ialah anak lelaki dan perempuan. Maknanya anak perempuan pun sama kan, anak lelaki dan perempuan. Daripada anak lelaki dan perempuan. Mana cucu lah ni, cucu lelaki ataupun cucu perempuan. Ini semua istilah bila kita bercakap tentang hibah, faraid, wasiat, ini ada istilah-istilah yang kita kena familiar lah. Anak lelaki, anak perempuan, daripada anak lelaki dan perempuan, maksudnya cucu kan. Adalah layak untuk menerima wasiat wajibah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama tu dia menceritakan tentang cucu kan, cucu lelaki, cucu perempuan dapat wasiat wajibah. Yang kedua, hendaklah kedua ibu bapa mereka ni meninggal dunia terlebih dahulu. Ini cerita berkenaan dengan anak-anak yang mana ibu dan ayahnya mati terlebih dahulu daripada datuk ataupun nenek, kan? Ataupun ibu dan bapa tu mati secara serentak, meninggal dunia secara serentak dengan datuk ataupun nenek. Sama ada kejadian tu tempat kemalangan ke sakit ke apa semua, di tempat yang sama, kejadian yang sama, ataupun di tempat ataupun dengan sebab sakit yang berbeza, tapi yang pentingnya ialah sama ada ayah dan ibu mati terlebih dahulu ataupun ayah dan ibu mati secara serentak dengan datuk dan nenek. Ini kan biasa berlaku dalam negara kita. Kita baca dalam berita bagaimana ada pasangan suami isteri menaiki kenderaan dengan ibu dan ayah kan, sebab nak pergi convocation, nak pergi bercuti, melancong ke pulau dan sebagainya. On the way, dalam perjalanan mereka itu tiba-tiba, na'udzubillah, minta lindung dengan Allah Ta'ala, tiba-tiba berlaku kemalangan, kecelakaan jalan raya. Lalu mereka mati secara serentak. Jadi kes-kes macam inilah yang menyebabkan pihak berkuasa mengambil inisiatif untuk membincangkan supaya kebajikan anak-anak yang ditinggalkan itu tidak diabaikan melalui ijtihad para ulama ataupun pakar-pakar agama yang ada dalam negara kita ini. Jadi ini antara contoh yang berlaku bila naik kenderaan, sebagai contoh bila berlaku kemalangan. Jadi mereka mati secara serentak. Maka itu antara kes di mana wasiat wajibah ini comes into picture. Dia datanglah untuk kita cari jalan penyelesaian kepada masalah ini. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga ialah cucu lelaki ataupun cucu perempuan bukan merupakan waris kepada harta pusaka datuk. Maknanya dia ada penghalang. Dari segi harta pusaka dia sepatutnya tak dapat. Maka dengan sebab itu kita ada wasiat wajibah, iaitu untuk memastikan bahawa cucu lelaki dan cucu perempuan ini dapat juga bahagian mereka melalui wasiat wajibah, supaya kebajikan mereka tidak terabai. Kita ketahui realitinya ialah bila anak-anak kecil ini ditinggalkan oleh ibu dan bapa, maka banyak masalah, khususnya dari segi penjagaan nafkah mereka dan harta untuk digunakan bagi membiayai ke persekolahan dan sebagainya. Maka dengan sebab itu mereka akan dapat wasiat wajibah.
Kemudian selain daripada itu, sekiranya anak perempuan dan anak lelaki itu berlainan agama dengan ibu ataupun bapa, atau terlibat dengan pembunuhan ibu ataupun bapa, maka dia tidak berhak untuk dapat wasiat wajibah daripada harta pusaka datuk, sebab dia ada kaitan dengan bapa ataupun ibu. Ini yang ada di kalangan kita mungkin ramai yang tidak aware, yang tidak perasan, tak tahu berkenaan dengan halangan untuk mendapat harta pusaka, termasuk wasiat wajibah ini. Sebab wasiat wajibah dia ada kaitan dengan harta pusaka juga, dengan pewarisan. Maka syarat yang keempat ini ialah kalaulah si anak itu dia terlibat, dia sama ada dia membunuh, na'udzubillah, dia membunuh ibu ataupun bapa, atau dia menjadi punca kematian ibu ataupun bapa dengan sebab kecuaian dia. Sebagai contoh, dia menyebabkan kematian ibu dan bapanya, maka dia tidak akan dapat daripada wasiat wajibah. Dia sama sebagaimana harta pusaka. Sebagai contoh, mungkin ada di antara kita ni yang belum tahu, iaitu macam mana pula anak bunuh ayah dan ibu. Kalau kita baca berita, memang ada, memang ada. Kalau saya boleh bagi satu contoh, di mana ada seorang anak tu dia menonton televisyen waktu maghrib. Dia ni penagih dadah. Dan apa yang berlaku memanglah dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pada hari kejadian mengikut statement daripada polis, siasatan yang dibuat oleh pihak polis, mendapati sebenarnya dia pada hari itu dia ada masalah sebab dia tak dapat dadah yang dia perlukan. Jadi dia dalam keadaan tidak stabil sebenarnya, perasaan dia dari segi psikologi dan sebagainya, mental dia tu very unstable. Jadi dia menonton televisyen waktu maghrib, dan dia ialah orang yang akalnya sudah dirosakkan oleh najis dadah ni. Dia tak boleh berfikir dengan baik. Maka dia tinggikan suara volume TV itu, menyebabkan ayah dan ibunya, ialah biasalah orang tua tegurlah sebab mendengar buka TV kuat-kuat pada waktu maghrib. Jadi sedangkan anak dia ni penagih dadah dalam keadaan very unstable. Jadi itu yang menyebabkan dia marah, kan, bila ayah dan ibunya bising-bising berkenaan dengan suara TV itu, menyebabkan dia bunuh, kan. Na'udzubillah. Kan dia bunuh ayah dan ibu dia. Kan dalam berita tersebut dilaporkan bagaimana dia angkat tubuh ibu ni, dia campak dalam gaung yang dekat dengan rumah dia. Jadi kedua-dua ayah dan ibu tu meninggal dunia kerana dibunuh oleh anaknya sendiri yang merupakan penagih dadah. Jadi ini contoh mudahlah untuk kita tahu bahawa jadi bila anak sendiri dia bunuh ayah dan ibunya, maka dia terhalang dan dapat daripada harta pusaka. Jadi cerita yang samalah dengan wasiat wajibah. Begitu juga dalam kes anak yang menjadi punca dengan sebab kelalaian dia, dengan sebab kesilapan dia sendiri, dia menyebabkan kematian ayah dan ibunya, maka itu pun sama, kan. Sebagai contoh, dia dengan ayah dan ibu dia naik kenderaan, tiba-tiba berlaku kemalangan. Jadi pihak polis dalam siasatannya mendapati bahawa kemalangan itu berpunca daripada kecuaian si anak. Yang ni kita tahulah bila kita belajar tentang law of thought, nanti kita akan masuk tajuk seperti duty of care, kan, law of negligence, apa semua tu. Maka bila pihak berkuasa membuat siasatan, mendapati si anak itu yang menyebabkan kematian ayah dan ibunya berpunca daripada kelalaian si anak itu sendiri, maka bila itu yang diputuskan oleh pihak berkuasa, maka si anak itu terhalang daripada mendapat harta ayah dan ibu dia. Jadi kes yang sama dalam wasiat wajibah. Jadi itu keputusan yang dibuat oleh muzakarah, kan, fatwa kebangsaan, iaitu kalau si anak tadi terlibat dengan kematian ibu dan ayahnya, sama ada dia sengaja ataupun dia tak sengaja. Dia tak sengaja tetapi berpunca daripada kesilapan dia. Kalau tak sengaja yang dikecualikan oleh undang-undang, yang maksudnya ialah kalau berlaku kemalangan, dan kemalangan itu
walaupun berpunca daripada si anak, tetapi dia tidak lalai, dia tidak leka, tapi kerana kelalaian ataupun kesalahan pihak lain yang melanggar dia, yang tu dia tidak terhalang. Sebab itu bukan berpunca, kesalahan itu bukan berpunca daripada si anak. Jadi kita kena bezakan macam mana kematian si ayah dan ibu tadi yang akan menyebabkan si anak terhalang daripada mendapat harta pusaka ataupun wasiat wajibah, ataupun yang menyebabkan dia dikecualikan, yakni masih lagi akan memperolehi wasiat wajibah ataupun harta pusaka. Itu secara ringkaslah. Nanti kalau ada yang nak tahu lebih lanjut, kita masuk dalam Q&A. Baik, kemudian selain daripada itu, yang kelimanya ialah sekiranya datuk ataupun nenek telah memberikan harta kepada cucu. Dia dah dapat dah awal-awal lagi. Kan dah dapat, sama ada melalui hibah, masa datuk dan nenek masih hidup, dia dah bagi siap-siap dah. Sebab ni cucu kesayangan kan, daripada apa ni, ialah biasalah datuk dengan cucu ni kadang-kadang dia punya sayang tu lebih daripada ayah yang sayang kepada anak dia kan. Manja, memang dimanjakan lebih-lebih. Ataupun nenek dengan cucu kan. Kadang-kadang nenek tu hadiah daripada nenek, apa yang nenek belikan untuk cucu dia jauh lebih mahal dan lebih banyak daripada apa yang dibelikan oleh si ibu kepada anak dia. Jadi ibu ni biasalah, dia nak didik anak dia begitu begini apa semua, maka dia kontrol perbelanjaan. Nenek pula dengan duit pencen pun banyak, bukannya habis nak makan pun. Duit pencen banyak dan makan pun nasi sepinggan juga. Maka duit nenek banyak, duit pencen. Jadi bila ada cucu datang rumah ataupun nenek pergi ke rumah cucu, maka itulah yang dia bagi banyak kan. Jadi kadang-kadang nenek ataupun datuk ni sebab dia punya sayang dia kepada cucu dia, dia dah bagi siap-siap dah. Yang ni rumah ni nenek nak bagi kepada cucu kan, sekian-sekian. Maka dia bagilah kan. Dah bagi siap dah melalui hibah ataupun dengan cara wasiat dan sebagainya, dengan kadar yang sepatutnya diterima oleh anak lelaki ataupun anak perempuan sekiranya mereka masih hidup. Maka kalau itu telah diperolehi oleh cucunya, maka cucu itu tidak lagi berhak mendapat wasiat wajibah. Kenapa? Sebab sebagaimana yang saya sebut di awal tadi, tujuan wasiat wajibah ini adalah untuk menjaga kebajikan cucu kan, yang ditinggalkan oleh datuk dan nenek dia dalam keadaan di mana ayah dan ibunya mati terlebih dahulu daripada datuk dan nenek. Dengan sebab itu maka ditakninkan, kita codified kan apa wasiat wajibah ni. Kalau kita tengok memang banyak dah negeri-negeri yang telah memasukkan wasiat wajibah ni dalam enactment masing-masing undang-undang syariah di negeri masing-masing. Dengan sebab itu ia ditakninkan, dikanunkan. Baik, sekiranya pemberian tersebut kurang daripada hak yang sepatutnya diterima oleh cucu daripada bahagian anak lelaki ataupun anak perempuan, maka hendaklah disempurnakan bahagian tersebut. Katalah cucu tadi dah dapat dah kan, nenek ada harta let's say 3 juta kan, 3 juta dan dia dah bagi dah kepada cucunya apa ni, tak sampai pun 1/3 daripada harta dia. Contohnya dia bagilah satu rumah teres yang harga dia 500,000. Jadi berlakulah kematian. Bila berlaku kematian, cucu ni adakah masih berhak mendapat wasiat wajibah? Maka jawapan dia, oleh kerana apa yang nenek dia dah bagi kepada dia itu belum cukup 1/3, maka dia masih lagi berhak untuk cukupkan kuota 1/3 itu. Jadi harta nenek 3 juta, 1/3 maksudnya 1 juta, rumah ataupun tanah yang telah diberikan kepada cucunya baru 500,000 ataupun setengah juta, maka dia boleh dapat lagi 500,000 daripada harta tersebut. Itu yang dikatakan sebagai wasiat wajibah kan, daripada nenek kepada cucu dia. Baik. Kemudian syarat seterusnya ialah pembahagian wasiat wajibah ni boleh kita buat, dilaksanakan terlebih dahulu, boleh dilaksanakan selepas didahulukan urusan berkaitan dengan mayat. Of course lah, takkan kita nak sibuk dengan harta sedangkan mayat belum selesai lagi. Kena selesaikan dulu tentang
pengurusan jenazah, pengkebumian dan sebagainya. Kan banyaklah masalah. Kalau meninggal dunia di dalam negeri lokal tu tak apa. Kan kadang-kadang meninggal dunia di luar negara. Jadi urusan mayat itu perlu didahulukan. Kemudian wasiat ikhtiyariyah. Kan wasiat ikhtiyariyah ni wasiat pilihan lah, wasiat yang dibuat oleh pihak si mati. Dan yang seterusnya ialah berkaitan dengan hutang piutang. Dia ada hutang, selesaikan hutang terlebih dahulu, maka selepas itu barulah kita selesaikan tentang wasiat wajibah. Jadi apa ni akhir sekali ialah pembahagian wasiat wajibah ni kepada cucu yang berhak adalah berdasarkan kepada prinsip faraid. Mana samalah, satu orang lelaki terima bahagian dua orang perempuan. Jadi cucu dua-dua dapat. Cucu lelaki dapat, cucu perempuan dapat. Cumanya cucu lelaki dapat mendapat dua bahagian daripada cucu perempuan. Baik, itu secara ringkas. Baik, kemudian selain daripada itu, isu-isu kontroversi yang lain ialah antaranya berkenaan dengan orang yang sakit. Jadi kadang-kadang ada di antara kita dia faham, dia kata kalau orang tu sakit yang membawa kepada kematian ataupun istilahnya dipanggil sebagai maradul maut, kan maradul maut, maka wasiat itu tidak sah. Jadi ini salah faham sebenarnya, kan. Ini salah faham. Ada di antara kita yang beranggapan apabila orang tu sakit, yang mana sakit ini itu ditakrifkan sebagai maradul maut, sickness, sakit dia tu membawa kepada kematian dia. Dan istilah dalam hukum syarak dipanggil sebagai maradul maut. Jadi apabila orang tu sakit, kemudian yang membawa kepada kematian dia, sebenarnya wasiat itu sah, kan, selagi mana dia mempunyai sound mind, kan, maknanya fikiran dia, akal dia masih lagi waras, masih lagi stabil, kan, yang mana tidak boleh dipertikaikan. Jadi itu antara apa yang kita panggil sebagai keabsahan sesuatu wasiat yang dilakukan oleh seseorang yang sakit. Jadi kita tak boleh kata bila dia sakit, yang kemudian sakitnya itu membawa kepada kematiannya itu, maka wasiat dia tidak sah. Dia bukan semudah itu. Kan, dia bukan semudah itu. Contohnya dalam enactment, kalau saya boleh petik kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah sebagaimana enactment wasiat orang Islam. Kan, dalam enactment dinyatakan tentang kelayakan kelayakan pewasiat, kan, kelayakan pewasiat. Contohnya, jikalau pewasiat itu dalam keadaan maradul maut, maknanya sakit yang kemudiannya membawa kepada kematian dia, wasiatnya tidak lebih daripada 1/3. Tak boleh lebih daripada 1/3. Maknanya dari segi undang-undang syariah di negara kita, wasiat yang dibuat oleh seseorang yang sakit dalam keadaan maradul maut masih lagi diiktiraf, kan, dan hukumnya sah, kecuali terbukti bahawa dia dalam keadaan yang tidak waras, kan, ataupun dia tak boleh berfikir dengan baik dah, dengan sebab mabuk ubat yang diberikan oleh pihak hospital, apa yang dia dapat itu menyebabkan dia tak boleh berfikir dengan baik, maka dalam keadaan yang macam tu wasiat dia tidak sah. Sebab syarat wasiat ini ialah akal dia sempurna. Dia tak boleh dalam keadaan kepala dia tak betul sebab dimasukkan drugs, kan, dalam pada kadar yang tertentu dan sebagainya. Maka itu yang perlu ditentukan. Jadi kalau ada pertikaian di kalangan waris yang ada, maka tidak ada jalan lain melainkan melalui perbicaraan di mahkamah supaya hakim membuat keputusan based on evidence, berdasarkan kepada bukti dan keterangan yang akan diberikan oleh waris-waris yang terlibat. Jadi jangan salah fahamlah berkenaan dengan wasiat yang dibuat oleh si pesakit ketika maradul maut. Jadi sebenarnya sah, kan, dengan syarat akal dia masih lagi sihat dan sempurna. Baik, selain daripada itu, apa yang kita salah faham yang juga berlaku di kalangan masyarakat kita ialah wasiat tu tak boleh diubah. Bukan. Yang ni saya pernah sentuh dalam sesi yang lepas. Sebenarnya wasiat tu boleh diubah. Kan, wasiat boleh diubah. Sebab itu wasiat akan diambil kira berdasarkan kepada wasiat yang terakhir yang diketahui. Jadi kalau wasiat yang terakhir itu
berbeza dengan wasiat yang lebih awal, dia bertentangan dengan wasiat yang lebih awal, maka wasiat yang terakhir itu yang diambil kira. Kalau wasiat yang terakhir itu tidak mengubah apa-apa, kan? Tidak mengubah apa-apa jika dibandingkan dengan wasiat yang awal, yang pertama, maka itu dianggap sebagai sebahagian daripada wasiat yang perlu dilaksanakan selagi mana cukup syarat-syarat dan tidak bertentangan dengan hukum syarak. Jadi jawapannya ialah wasiat sebenarnya boleh diubah. Jadi kita kena bagi perhatian lah tentang kekeliruan ini. Jadi apabila seseorang itu masih lagi hidup, pada bila-bila masa kalau dia berubah fikiran, dia nak ubah wasiat yang telah dia buat sebelum ini, jawapan dia boleh. Kan? Jawapan dia boleh. Dia boleh ubah. Kadang-kadang masa kita hidup, kita buat wasiat sekian. Sebab apa? Sebab kita sayang kepada orang ni, kita sayang kepada anak angkat kita dan sebagainya. Jadi biasa yang berlaku ni dengan anak angkat lah. Jadi apabila anak angkat tu disayangi oleh ayah dia, disayangi oleh ibu dia, ibu angkat dia, ayah angkat dia, maka dia kata bahawa kalau dia mati, 1/3 harta dia ni dia nak bagi kepada anak angkat dia. Harta ada 3 juta, dia bagi satu banglo yang bernilai 1 juta kepada anak angkat dia. Tiba-tiba masa hidup ni, kan anak angkat ni buat perangai. Anak angkat buat perangai menyebabkan ayah angkat ataupun ibu angkat dia dah hilang. Dah rasa tak seronok dah dengan anak angkat dia, menyebabkan dia cancel. So dia cancel wasiat tu, dia diubah wasiat itu. Apakah boleh diubah wasiat? Ya, jawapan dia boleh. Dan boleh diubah wasiat. Dengan sebab itu penting sebenarnya kita hidup atas dunia ini, kita teruskan dengan akhlak yang baik, kan? Baik. Kemudiannya ialah ada keadaan di mana wasiat yang tidak boleh diubah oleh orang yang membuat wasiat, iaitu dalam keadaan yang macam mana? Iaitu apabila terbukti orang yang buat wasiat itu dia koma. Bila koma, macam mana dia nak ubah? Dia tak boleh ubah. Sebab tu kalau ada laporan doktor, kan, kalau ada laporan doktor yang menunjukkan bahawa pesakit tu dia koma daripada tarikh let's say 14 hari bulan 12, dan dia koma daripada 14 hari bulan 12 sehingga tarikh yang tertentu. Tiba-tiba dalam tarikh itu ada wasiat, maka wasiat itu tidak sah. Sebab dari segi logik akal pun, macam mana orang yang koma dia boleh ubah wasiat dia, walaupun hukum asalnya seseorang tu boleh mengubah wasiat dia. Jadi kalaulah tarikh wasiat itu terbukti tarikh dia koma, maka wasiat itu tidak sah dan tak boleh. Ataupun dalam keadaan dia hilang ingatan, atas apa-apa sebab dia hilang ingatan, maka wasiat tersebut tidak sah dan tak boleh. Ataupun dia dalam keadaan sakratul maut, nazak tak boleh lah. Itu berbeza dengan maradul maut. Nama tu lebih kurang. Sakaratul maut dengan maradul maut, sama-sama maut, kan? Tapi sakaratul maut ni, sakarat ni dia bahasa mudahnya dia nazak lah. Dia memang dia dah dalam keadaan hampir dengan roh dia dicabut. Maka dalam keadaan itu mental dia, akal dia sudah lagi tidak sempurna, maka dia tidak lagi boleh untuk mengubah wasiatnya. Katalah dalam keadaan dia sakarat itulah keluar mulut dia diubah wasiat dia, let's say, maka itu tak boleh, kan? Itu tidak sah. Pindaan wasiat dalam keadaan seperti itu adalah tidak sah. Satu lagi kekeliruan ataupun yang menjadi kontroversi dalam masyarakat kita ialah berkenaan dengan pelantikan wasi. Kan, pelantikan wasi ni ada di antara masyarakat kita, sebenarnya ramai di antara masyarakat kita, bila dia dengar wasi tu, maknanya ni mana orang yang terima wasiat lah. Jadi itu bahasa Melayu dia. Orang yang dapat wasiat. Dia beranggapan bahawa bila dia wasi, dia dapat harta tu. Sebenarnya kefahaman itu keliru. Dia tidak faham dengan cara yang tepat. Maksud wasi ni ataupun orang yang disebut sebagai wasi ni, kita kena tahu bahawa mereka ini adalah orang yang menerima wasiat untuk mentadbirkan wasiat tersebut. Jadi kita kena tahulah bagaimana proses dia.
Jadi apabila dia sebagai pentadbir, apa yang patut dia lakukan ialah bukannya dia menerima harta itu untuk diri dia, tetapi dia menerima wasiat tersebut berkenaan dengan harta itu untuk melaksanakan tugas-tugas dia sebagai wasi. Jadi wasi ni tugas dia ialah memastikan semua perkara yang ada yang terkandung dalam wasiat itu disempurnakan ataupun dilaksanakan sebagaimana yang sepatutnya. Apa maksud sepatutnya? Iaitu pelaksanaan wasiat itu mestilah dilaksanakan, yang pertamanya, yang paling penting ialah dilaksanakan mengikut hukum syarak. Dan itu yang pertamanya. Yang keduanya, dalam dunia kita hari ini, bukan sekadar mesti dilaksanakan mengikut hukum syarak, tetapi mesti berdasarkan kepada undang-undang yang berkuat kuasa di tempat itu. Maksudnya kalau kita di Malaysia, jadi wasiat itu bukan sekadar dilaksanakan mengikut undang-undang syarak untuk undang-undang syariah, tapi mesti juga dilaksanakan berdasarkan kepada undang-undang yang berkuat kuasa di Malaysia, kan? Jadi itu yang perlu dilakukan ataupun peranan seorang wasi sebenarnya. Bukannya dia yang menerima harta daripada wasiat tersebut untuk diri dia, bukan, tapi untuk dia melaksanakan tugas-tugas, kan. Antaranya ialah memastikan konten kandungan dalam wasiat itu dilaksanakan berdasarkan kepada hukum syarak dan juga undang-undang yang berkuat kuasa. Baik, jadi apa yang patut dia lakukan iaitu dia perlu memastikan wasiat tu macam mana, kan? Dia perlu pastikan wasiat tu macam mana. Kemudian kalau ada wasiat, kena pastikan wasiat yang terakhir tu yang mana satu, dan ada berapa wasiat sebenarnya. Kemudian selain daripada itu mesti mendapatkan mesti memohon kepada mahkamah, untuk mendapat geran probate dan sebagainya. Kemudian kena senaraikan aset, kan, untuk lunaskan liability, kemudian mengagihkan aset itu mengikut wasiat, dan kena sediakan penyata akaun dan sebagainya. Jadi ini antara tugas yang perlu dilakukan. Baik, dengan sebab itu kalau kita ikut sebagai contohlah, kalau kita baca dalam akta wasiat di Malaysia sebagai contoh, dalam akta wasiat, kita mengikut akta wasiat di Malaysia boleh lantik sampai 4 orang wasi, kan, yang berumur 18 tahun ke atas untuk bertindak sebagai pemegang amanah. Cuma akta wasiat ni dia lebih kepada orang-orang bukan Islam. Jadi kita orang Islam ni kita ada enactment kita sendiri. Baik, kemudiannya selain daripada itu, kita juga perlu mengetahui berkenaan dengan wasiat ini perkara-perkara yang seringkali menjadi kekeliruan di kalangan masyarakat kita. Iaitu antaranya ialah apa yang menjadi perkara yang menjadi salah faham dalam masyarakat kita ialah berkenaan dengan wasiat ni mesti secara bertulis. Jadi sebenarnya wasiat bukan mesti secara bertulis, tetapi lebih baik secara bertulis. Jadi maksudnya ialah wasiat secara lisan hukum dia sah. Cuma sebagaimana yang pernah saya sebut dalam kuliah sebelum ini, iaitu perlu ada saksi, dan saksi yang kuat berdasarkan kepada enactment yang ada di negeri-negeri, hendaklah ada 2 orang lelaki, kan, hendaklah ada 2 orang lelaki ataupun seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Jadi itu yang terbaik sebenarnya. Jadi kalaulah wasiat itu dibuat secara verbal, kan, secara lisan, apakah sah? Jawapan dia sah. Cuma isunya ialah macam mana kita nak buktikan wasiat itu yang dibuat secara lisan. Kenapa? Sebab apabila melibatkan lisan, jadi ia sangat bergantung kepada tahap ingatan saksi. Jadi bila saksi ni pergi ke mahkamah, dia akan tertakluk kepada soalan-soalan di mahkamah. Hakim akan tanya, dan kemudian peguam dia pun akan tanya, yang dipanggil sebagai examination in chief, dan pemeriksaan utama. Kemudian nanti ada cross examination,
Itu soal balas daripada peguam pihak belah sana pula dia akan tanya. Jadi kalau saksi itu tidak steady kan, jadi nanti dia akan goyah, dia akan bercakap merapu, dia akan banyak discrepancies dalam keterangannya, itu akan menyebabkan saksi tadi, keterangan saksi itu ditolak. Dengan sebab itu, apa yang tuan-tuan perlu faham ialah bukan wasiat itu tak boleh dibuat secara lisan, boleh, tetapi ada banyak masalah. Kan ada banyak masalah yang boleh berlaku. Yang boleh berlaku apabila dibuat secara lisan. Sebab tu dalam kuliah saya sebelum ini saya dah nyatakan bahawa paling penting kita buat secara bertulis, kan, in writing. Sebab bila in writing semua tu dah ada lengkap. Lebih-lebih lagi kalau wasiat kita itu dibuat oleh golongan profesional, kan, golongan profesional. Saya bukanlah nak kempen apa, cuma apa yang saya boleh nasihatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan bukan niat saya untuk memburukkan sesiapa, tapi bukan tak boleh tuan-tuan dan puan-puan buat wasiat dengan menggunakan perkhidmatan petition writer, boleh. Tapi kita tahu bahawa kebaikan kita guna petition writer dan sebagainya itu dia murah, kan, dia charge dia mungkin murah, RM50, RM100, tetapi dia punya kita kata kekurangannya ialah mereka ini hanyalah golongan amatur, kan, golongan amatur. Mereka tidak profesional dalam bidang wasiat. Jadi kalau kita tahu syarikat-syarikat seperti Amanah Raya sebagai contoh, ataupun lawyers dan sebagainya, kosnya lebih mahal, kan, tetapi mereka adalah golongan profesional. Dan satu lagi kekeliruan dalam masyarakat kita, mereka menganggap semua lawyers tahu untuk draft wasiat. Ini adalah anggapan ataupun sangkaan yang salah. Sebab walaupun peguam itu adalah golongan profesional, tetapi bukan semua peguam arif dalam bidang wasiat. Jadi kita kena pilih peguam yang ada background syariah yang strong, yang kuat, dan bukan setakat dia ada latar belakang syariah yang kuat, tapi dia mahir dalam bidang wasiat, dia tahu tentang wasiat. Sebab ilmu ini, kemampuan manusia ni sangat terbatas, kan. Kita manusia ni memang kemahiran kita, kemampuan kita sangat terbatas. Lawyer sekalipun dia tak boleh mahir dalam semua bidang ilmu, kan. Apa yang dia buat hari-hari dia mungkin mahir, tapi benda yang sekali-sekala dia jumpa, tambah pula katalah wasiat sebagai contoh, mungkin dia tak biasa buat pun, walaupun dia pejabatnya mungkin besar, kan. Dia mungkin ada lawyers lain sampai 10-20 orang di bawahnya, tapi apabila dia tak biasa melakukannya, dia tetap tidak tahu, kan, dia tidak mahir. Jadi itu antara risikonya kalau kita tidak cek terlebih dahulu siapa yang akan draft, yang akan menyediakan dokumen wasiat kita. Jadi nasihat saya, walaupun tuan-tuan dan puan-puan boleh buat secara lisan, tapi adalah lebih baik kita buat secara bertulis. Cuma kalau ada masalah untuk buat secara bertulis, maka boleh dirakamkan. Itu antara apa yang kita ada pada hari ini. Kita boleh buat video dan itu boleh dijadikan bukti. Baik, saya rasa setakat itu 8.40 untuk bagi peluang kepada tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat dan sahabiah sekalian. Jikalau ada soalan ataupun tidak faham di mana-mana ataupun ingin berkongsi ilmu sesama kita, maka kita boleh sama-sama bincang dalam sesi Q&A, insya-Allah. Jadi setakat itu, wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita buka soalan. Silakan buka kepada Ustaz. Ustaz nak bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak bertanya, saya ada buat wasiat untuk ASB, kira nenek pada anak saya lah. Dia dah buat, dia letak atas nama dia. Okey, jadi nenek tu itu mak tiri saya lah. Dia kalau meninggal, memang harta dia kita tak akan dapat, kan. Kita anak tiri tak akan dapat. Tapi tentang wasiat tu macam mana Ustaz? Baik, wallahu a'lam, wasiat daripada nenek tiri sebagai contohnya, katalah nenek tiri kepada cucu dia, kan, cucu tiri lah, kepada cucu tiri. Jadi apabila dia buat wasiat sebagaimana yang kita sebut sebelum ini, wasiat adalah sah
pada kadar 1/3 maksimum. Jadi kalaulah ASB itu ataupun apa-apa sahajalah wasiat yang dia buat itu, yang benda yang boleh diwasiatkan itu yang ada nilai cukup ataupun pada kadar 1/3 daripada keseluruhan hartanya, maka wasiat itu sah, kan, boleh dilaksanakan. Kalau melebihi daripada 1/3, kita calculate, kita kira-kira, rupa-rupanya ASB yang dia bagi kepada cucu dia melalui wasiat itu lebih daripada 1/3, maka yang sahnya setakat 1/3. Dia bukan kata tak sah, dia sah, tapi sah setakat 1/3. Jadi yang lebih tu tidak sah. Jadi yang lebih tu perlu dipulangkan untuk dibuat pembahagian secara faraid. Jadi saya harap penjelasan saya itu mudah untuk difahami. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak bertanya Ustaz, anak angkat boleh ke menerima harta pusaka daripada ibu bapa angkat tu? Baik, wallahu a'lam. Anak angkat boleh ataupun tidak boleh menerima harta pusaka bapa ataupun ibu angkat dia. Jawapan dia, kalau berdasarkan kepada hubungan anak angkat, bapa angkat, ibu angkat, maka jawapan dia, dia tidak termasuk di kalangan waris yang akan menerima harta pusaka berkenaan. Yang tu yang pertama. Jadi kalau dengan alasan hubungan anak angkat dengan ibu angkat, maka jawapan dia, dia tidak berhak daripada harta pusaka ibu angkat dia. Tetapi kalau hubungan tu kerana anak saudara sebagai contoh, apa yang sering kali berlaku dalam masyarakat kita, anak angkat kita tu kita ambil anak adik kita ataupun anak kakak kita. Jadi ada situasi-situasi tertentu anak saudara ini boleh mendapat harta pusaka ataupun melalui pembahagian secara faraid. Tetapi kalau kita ada anak lelaki, kita ada anak perempuan, maka anak angkat tadi takkan dapat, walaupun dia anak saudara kita. Sebab anak lelaki kita dan anak perempuan kita, mereka ni jadi asabah, mereka akan habiskan harta tersebut dan dia takkan pergi kepada orang lain selain daripada 5 waris utama yang pernah kita sebut sebelum ini, iaitu ayah si mati, ibu si mati, pasangan si mati, dan juga anak lelaki dan anak perempuan si mati. Wallahu a'lam. Okay, seterusnya saya baca soalan dari ruangan chat ni. Daripada Marhani Abdullah, kalau wasiat tu dibuat oleh si mati, masa tu dia waras dengan tulisannya sendiri tapi tak ada saksi, boleh pakai ke ahli waris tidak ada mempersoalkan isi wasiat? Baik, wallahu a'lam. Ini menarik sebenarnya sebab soalan ini mengatakan bahawa dia menulis wasiat tetapi tidak ada saksi, kan? Dia tulis wasiat tapi tidak ada saksi. Tapi ahli waris semua setuju, semua tidak ada bantahan. Jadi yang menariknya apa? Yang menariknya kerana yang pertama tidak ada saksi. Jadi hukum asalnya bila tidak ada saksi memang wasiat tidak boleh dilaksanakan sebab tak dapat ditentukan apakah benar dia yang melakukan wasiat tersebut. Tetapi peringkat yang kedua tu apabila semua waris tidak ada bantahan, masing-masing tengok, oh ini memang tulisan ibu kita yang memang kita kenal, dan semua abang, kakak, adik-adik yang ada semua kata ya ini tulisan ibu kita dan semua setuju, tidak ada bantahan, maka jawapannya wasiat tersebut boleh dilaksanakan kerana tidak ada bantahan dan kerana mendapat persetujuan daripada semua waris yang ada. Wallahu a'lam. Soalan kedua, bila suami meninggalkan dari rumah ke macam ni soalannya? Berapa lamakah isteri boleh tinggal di rumah mereka selama ini sebelum dia mesti menyerahkan kepada anaknya walaupun si isteri ada hak 1/8 ke atas rumah itu? Wallahu a'lam. Baik, sebab soalan ni tak berapa clear tapi saya buat andaian lah. Saya buat andaian. Katalah suami meninggal dunia, kan.
lalu dia tinggalkan rumah, kan, dia tinggalkan rumah. Jadi rumah itu didiami oleh balu ataupun si isteri yang kematian suami itu. Jadi bila dia tinggal di rumah tersebut, dia berhak, kita katalah 1/8 tadi kan, 1/8, dan kemudiannya berapa lama dia boleh tinggal di rumah tersebut, sebab dia bukan dapat sepenuhnya rumah tu. Jadi ada bahagian anak-anak yang lain. Jadi apa yang bukanlah maksud saya untuk saya kata menarik, tapi sebenarnya benda yang banyak berlaku sebenarnya di mahkamah syariah, perkara yang kita tak sangka tapi itulah yang berlaku. Iaitu bagi kita mengatakan bahawa sepatutnya tak ada masalah untuk si isteri tadi ataupun si balu tadi tinggal di rumah itu, sebab itu adalah harta suami dia. Yang pertama. Yang keduanya, waris-waris yang lain adalah anak-anak. Jadi takkanlah anak-anak tu nak halau ibu dia. Tetapi apa yang berlaku dalam dunia realiti pada hari ini, dia bukan macam tu. Kan, dia tidaklah secantik apa yang ada dalam kitab. Kan, anak baik, anak soleh, solehah, kan, anak yang memuliakan ibu dia. Dia tak berlaku begitu dalam semua keadaan. Walaupun mungkin ada keadaan-keadaan di mana anak-anak yang memuliakan ibu dia. Tapi dalam banyak kes, anak-anak tadi, terutamanya anak yang sudah dewasa, akan menuntut hak mereka daripada rumah tersebut. Jadi apabila anak-anak yang dah dewasa menuntut hak mereka terhadap rumah tersebut, okey, si balu tadi dia akan dapat, kita kata 1/8 tadi kan, 1/8. Maka ke mana 7/8 itu? 7/8 itu asabah, iaitu anak lelaki dan anak perempuan yang akan dapat semua bahagian. Dia akan habiskan yang baki daripada 1/8 tadi. Kalau kalau mak dengan ayah si mati dah meninggal dunia. Jadi apa yang berlakunya ialah mereka berhak kepada bahagian mereka dalam 7/8 itu. Jadi anak lelaki berapa orang, anak perempuan berapa orang, so akan dibahagi-bahagikan rumah tersebut ataupun harta tersebut. Jadi sampai bila si ibu tadi boleh tinggal di atas rumah tersebut? Ini perlu diselesaikan di mahkamah, sebab apabila anak tadi membuat tuntutan, bagaimana perlu dilunaskan bahagian kepada si anak tadi. Kalau kita kata tak sepatutnya ini berlaku, tapi dalam dunia realiti pada hari ini, inilah yang berlaku. Anak kata saya pun susah, kan, saya perlukan duit. Ini peluang saya untuk membayar hutang dan sebagainya, dia ada pelbagai financial problem, maka dia perlukan bahagian dia. Maka si ibu tadi perlu membayar bahagian anak dia masing-masing. Jadi proses itu perlu dibuat di mahkamah. Jadi selagi mana belum diselesaikan, maka si ibu tadi boleh tinggal di atas rumah berkenaan. Dan si anak tadi apa yang mereka boleh buat? Mereka boleh caveat tanah tersebut ataupun harta tersebut sementara proses di mahkamah untuk diselesaikan. Jadi itu contohlah apa yang boleh berlaku, dan tidak ada satu spesifik waktu yang ditetapkan berapa lama dia boleh tinggal. Jadi selagi mana belum diselesaikan, tidak dijual harta itu untuk melunaskan bahagian ahli waris yang lain, si ibu boleh tinggal di atas tanah tersebut, kerana tanah itu ataupun rumah itu ada sebahagian daripada harta yang dia miliki. Wallahu a'lam. Daripada Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, Waalaikumsalam. saya rasa dalam Boleh. mungkin bukan ibu kandung kot, dia maksudkan ibu tiri kot. Okey, kalau dalam kes ibu tiri, macam mana dia punya prosedur? Sama juga kah dengan ibu kandung yang Ustaz bagi tahu tadi? Baik. Keadaan dia lebih kurang sama. Sebab apa? Sebab yang meninggal dunia si suami. Bila suami meninggal dunia, sebagaimana yang kita pelajari sebelum ini, waris tu siapa dia, kan? Selain pada mak kepada si suami dan juga ayah kepada si suami, dua orang tu, yang tiga lagi siapa? Yang tiga lagi itu adalah isteri kepada si suami. Jadi bila isteri kepada si suami, sama ada dia adalah ibu kandung kepada anak-anak tersebut ataupun dia adalah ibu tiri kepada anak-anak tersebut, dia tidak relevan. Dia tidak relevan. Maknanya keadaan hukum tu sama, sebab dia adalah isteri kepada si mati walaupun dia ibu tiri kepada anak-anak.
Kemudian yang anak tu, yang 3 dengan 4 dan 5 tu anak lelaki kepada si mati dan anak perempuan kepada si mati. Sebab mereka ni anak kandung, maka hak mereka adalah sama. Jadi keadaan dia sama. Cuma kalau yang saya boleh tambah sedikit, ibu tadi walaupun dia ada 1/8, dia dapat 1/8 daripada apa kita kata harta pusaka tersebut, dia pembahagian melalui faraid, tapi dia punya bahagian itu boleh dibesarkan. Boleh dibesarkan. Contohnya, dia boleh tuntut 1/2, 50% daripada harta itu atas alasan harta sepencarian. Yang ni banyak dah kita buat di mahkamah syariah. Sebelum dibahagikan harta pusaka itu, kita bahagikan harta itu terlebih dahulu mengikut harta sepencarian. Jadi harta sepencarian ni kita bolehlah tuntut, let's say 1/2 berdasarkan kepada takat sumbangan yang kita boleh buktikan kepada mahkamah apa yang disumbangkan oleh isteri kepada harta itu untuk dapatkan harta itu. Jadi 1/2 pun dia boleh minta, 2/3 pun dia boleh minta kan, 70%, 80% dan sebagainya. Dan kalau dia ada anak yang masih kecil apa semua yang perlu dijaga, maka itu juga akan dipertimbangkan oleh mahkamah tentang berapa banyak bahagian yang boleh diminta daripada harta sepencarian sebelum dibuat pembahagian yang kata 1/8 mengikut faraid tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, maaf saya nak tanya, jika rumah tu nama suami dan isteri kan, jadi jika meninggal salah seorang, contohnya meninggal suami, lepas tu isteri tu akan mendapat harta yang ditinggalkan mengikut faraid, tetapi di dalam harta suami tu, yang bahagian nama suami tu, adakah ada harta sepencarian yang boleh dia tuntut? Baik, wallahu a'lam. Soalan ni menarik. Kena buat tajuk harta sepencarian pula selepas ni. Baik, apa yang berlakunya ialah apabila seorang suami tu meninggal dunia, harta yang ada tu ada 2 nama, kan? Ada 2 nama. Baik, apabila 2 nama, kita nak kena tentukan 2 nama ni apa yang dimaksudkan dengan 2 nama. Apakah dalam SNP, Sale and Purchase Agreement, pembeli tu ada 2 orang, kan? Suami dengan isteri. Kemudian satu lagi dokumen yang kita panggil sebagai loan, kan? Dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan. Jadi kita pinjam duit tu daripada mana? Jadi loan ni, loan seorang ke ataupun loan daripada 2 orang yang berkongsi untuk membeli rumah tersebut. Jadi kalaulah loan hanya seorang, let's say pinjaman itu atas nama suami sahaja, isteri hanya ada nama dalam Sale and Purchase Agreement, kan? Perjanjian jual beli sahaja. Mana hanya guna nama isteri, tapi loan guna nama suami. Maka isteri secara umumnya, ini saya bercakap secara umum lah, secara umumnya takkan dapat 1/2 daripada harta sepencarian. Dia mungkin dapat 1/3, 1/4, 1/5 daripada harta sepencarian. Itu belum masuk bahagian dia dalam faraid, tahu. Ini hanya harta sepencarian sahaja. Tapi kalau dalam loan itu terbukti, dua-dua orang buat loan. Suami buat 50%, isteri pun bagi sumbangan 50% kepada pembelian harta tersebut. Maka isteri berhak, secara umumnya dia berhak untuk tuntut harta sepencarian sebanyak separuh ataupun 1/2 daripada harta itu. Selepas daripada didapat 1/2 daripada harta sepencarian, dia boleh tuntut pula 1/8 bahagian dia sebagai balu kepada si mati. Jadi itu proses dia. Wallahu a'lam. Maaf Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Boleh saya bertanya? Waalaikumsalam. Boleh. Ustaz, saya ni ada masalah berkaitan dengan pembelian sebuah rumah. Saya mempunyai abang ipar lah. Abang ipar saya ni, dia dah berumur lah. Jadi bank tidak dapat memberi peluang untuk dia meminjam wang itu sebab faktor umur lah. Jadi dia meminta saya join loan, maknanya berkongsi peminjaman. Tapi malangnya Ustaz, sebulan dia duduk di rumah tu, dia meninggal Ustaz. Jadi secara langsungnya bank telah menuntut pada saya untuk melunaskan pembayarannya sehingga selesai.
Jadi pada tahun 2018 saya dah dapat selesaikan. Tetapi masalah sekarang, nama tu masih kekal kepada nama abang ipar saya tu, rumah tu. Jadi sekarang, abang ipar ni ada 3 orang adik-beradik. Dan abang ipar saya ni tak ada anak sebab dia tak kahwin. Jadi sekarang mereka nak menuntut tentang faraid ke atas rumah itu. Jadi sekarang saya ada masalah, Ustaz. Itu sebab saya nak tanya Ustaz, bagaimana perkara ni boleh dapat kita selesaikan atau Ustaz selesaikan, jadi panduman kepada saya untuk menguruskan harta ni, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Baik. Wallahu a'lam. Apabila soalan macam ni, sebenarnya lebih baik saya melihat dokumen itu supaya saya dapat memberi pendapat yang lebih, kita kata lebih tepat lah. Tapi for the sake of discussion, untuk kita ambil manfaat daripada slot perbincangan ini, saya jawab secara umum lah, sebab saya tak dapat akses kepada dokumen itu, jadi saya tak tahu dengan lebih tepat. Cuma secara umumnya, apa yang saya boleh bagi pandangan ialah kita perlu pergi ke mahkamah untuk menentukan status abang ipar tadilah. Apakah dia ni hanya nomini sahaja ataupun dia juga ada memberi sumbangan kepada pembelian tersebut, jadi itu perlu ditentukan. Jadi di pihak kita ataupun di pihak tuan yang bertanya tadi, perlu membuktikan status si mati tadi. Jadi kalau dia ini hanyalah nomini, kita hanya guna nama dia dan dia tak bagi sumbangan apa-apa pun, kita boleh memohon pengisytiharan kepada mahkamah bahawa harta tu adalah harta mutlak kita, kan? Jadi itu bukan harta pusaka si mati. Itu yang pertama. Yang keduanya, andaian saya yang keduanya ialah dia ada sumbangan dia. Dia bukan hanya nomini semata-mata. Dia bukan hanya kita bukan hanya guna nama dia semata-mata. Dia memang terlibat dalam pembelian rumah tersebut, ada harta yang dia sumbangkan. Maka perlu ditentukan berapa banyak bahagian dia. Kalau separuhlah, ataupun ada bahagian-bahagian yang tertentu perlu ditentukan. Maka jikalau dapat ditentukan berapakah bahagian yang sebenarnya dimiliki oleh si mati, maka itulah yang perlu dibuat pengisytiharan di mahkamah syariah bahawa harta si mati itu sekian-sekian banyak daripada harta yang menjadi dispute dalam kes tersebut. Jadi itu yang boleh kita lakukan. Jadi sama ada tuan yang bertanya itu dapat buktikan bahawa dia hanyalah penama, dia bukanlah pemilik sebenar, ataupun dia sebenarnya ada sumbangan. Maka itu sangat bergantung kepada bukti yang kita mampu berikan kepada mahkamah. Sama ada bukti secara lisan ataupun saksi-saksi yang ada secara lisan, ataupun bukti secara documents yang ada, apa paper yang kita ada yang kita boleh kemukakan kepada mahkamah untuk diteliti oleh hakim. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama, baik. Seterusnya tadi Zarina, silakan. Ya, tadi yang mengenai pembayaran rumah tadi, yang contoh Ustaz bagi tadi, sekiranya isteri pula yang membayar 100% rumah tu, macam mana keadaannya? Baik, wallahu alam. Ini pun menarik ni. Ini pun banyak yang menjadi pertikaian di mahkamah syariah. Bila isteri yang bayar 100% rumah tersebut, contoh dalam SNP, dalam perjanjian jual beli rumah ada 2 nama. Kalau satu nama tu itu straightforward kan, itu straightforward. Tapi yang berlaku ni di mahkamah ialah ada 2 nama. Nama suami pun ada, sedangkan suami tak bayar apa-apa pun, dan bukan loan suami pun, loan isteri. Maknanya pembiayaan memang nama isteri 100%. Maka dalam kes semacam ni memang ianya menjadi harta mutlak isteri. Harta mutlak isteri maksudnya 100% milik isteri, dan suami tidak berhak untuk menuntut bahagian dalam harta tersebut sebab suami tidak memberi apa-apa sumbangan kepada pemerolehan ataupun pembelian harta tersebut. Kalau suami filekan kes di mahkamah pun dia akan gagal. Walaupun dia boleh kemukakan sale and purchase agreement, nama suami dengan nama isteri, tetapi apabila kita kemukakan loan agreement, perjanjian pinjaman tu,
ataupun pembiayaan rumah tersebut, tengok nama isteri sahaja. Maka jawapan dia suami tidak berhak langsung ke atas harta tersebut. Apatah lagi kalau dalam SNP tu nama isteri sahaja. SNP pun nama isteri seorang, kemudian dokumen berkaitan dengan loan pun nama isteri seorang, itu lebih clear kan. Itu straightforward. Memang harta mutlak isteri dan suami tidak ada apa-apa bahagian daripada harta tersebut, melainkan bahagian harta pusaka sahaja. Wallah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Tadi saya berbalik kepada kes yang seorang suami meninggal dunia. Okey, meninggalkan rumah atas nama suami lah. Okey, jadi rumah tu adalah beraid dengan antara isteri dan anak-anak ya. Boleh tak kalau seorang bapa tu dia tinggalkan wasiat, dia kata selagi ibu masih hidup, jadi rumah ni ibu tinggal dan anak-anak tak ada hak, nanti selepas semua ibu telah meninggal baru harta itu akan diparaidkan. Jadi adakah sah wasiat ni? Baik, wallahu alam. Untuk pengetahuan kita semua, sebagaimana yang saya telah terangkan sebelum ini, wasiat ni dia ada sekurang-kurangnya dua bahagian yang perlu kita tahu. Yang pertamanya wasiat berkaitan dengan harta. Itu yang pertama. Yang kedua wasiat berkaitan dengan suruhan ataupun kehendak supaya dilakukan sesuatu kebaikan. Jadi soalan ini berkaitan dengan lebih menjurus kepada, walaupun melibatkan harta tapi melibatkan kepada keinginan si mati supaya dilakukan sesuatu kebaikan kepada isterinya, yakni ibu kepada anak-anak dia. Walau bagaimanapun, sebagaimana yang kita pelajari sebelum ini, sesuatu wasiat tidak boleh dibuat kalau bertentangan dengan hukum agama. Maksudnya ialah apa yang diinginkan oleh si suami supaya rumah itu didiami oleh isterinya, yakni ibu kepada anak-anak itu memang satu hasrat yang baik. Tetapi itu tidak boleh menjadi penyebab untuk kita halang anak-anak tadi memperolehi hak dia masing-masing. Jadi benda ni sebenarnya yang sangat complicated sebab melibatkan hak ramai orang. Hak isteri sebagai balu terhadap harta tersebut dan hak anak-anak juga ada pada harta tersebut. Cuma nasihat saya, pandangan saya ialah anak-anak tadi mempunyai kewajipan untuk menjaga ibu dia. Iaitu sebagaimana Quran menyatakan la takullahuma uffin, jangan berkata sekalipun kepada ibu kan, kepada ibu dan ayah. Maka para ulama mengatakan bahawa maksud la takullahuma uffin, jangan kata uff ataupun tu ialah larangan menyinggung perasaan hati ibu. Jadi si anak berkewajipan untuk memastikan bahawa dalam tindakan, dalam menyelesaikan urusan harta pusaka ini, lakukan sesuatu yang terbaik untuk ibu supaya kita tidak menjadi anak yang derhaka. Kecuali jikalau apa yang kita lakukan itu menyebabkan hak kita tu hilang. Ibu melakukan sesuatu yang menzalimi kita sebagai anak, yang tu barulah kita boleh mengambil tindakan mengikut undang-undang. Wallahu. Ustaz, saya nak tanya, kalau harta pusaka yang tersangkut di level atuk, jadi sekarang cucu dah banyak lah dengan cousin-cousin semua kan, dengan mak saudara, tok saudara, mak saudara semua. Jadi sekarang katakanlah tanah tu semua nak diambil oleh kerajaan. Jadi macam mana Ustaz nak uruskan ni, ramai macam tu. Baik, wallahu alam. Ini kita panggil rajuk berkenaan dengan land acquisition. Land acquisition iaitu pengambilan tanah oleh contohnya oleh kerajaan lah, yang paling senang kita sebut contoh, oleh kerajaan. Kerajaan nak ambil tanah tu untuk pembangunan sebagai contoh, ataupun untuk dibuat masjid ke, dibuat sekolah dan sebagainya. Tak apalah. Jadi apa yang berlaku ialah ada harta tersebut melibatkan waris yang ramai. Pengalaman di mahkamah syariah untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada yang sampai 30 lapis pun ada. Kan, 30 lapis, bukan setakat anak cucu ni dia tak tahulah apa istilah cicit sampai ke bawah tu, tak tahulah istilah apa. Daripada tahun 1918, 1920 kematian sampai sekarang tahun 2020,
Jadi itu contoh benda yang berlaku di mahkamah syariah. Jadi selagi mana tak dapat diselesaikan perakuan perwarisan, maka selama itulah wang itu tidak akan dirilis, tak akan dibuat pembayaran. Jadi tidak ada pilihan. Ada 2 lapis ke, 3 lapis ke, 10 lapis ke, jawapan dia perlu dibuat penyelesaian di mahkamah syariah. Sebagaimana yang saya sebut tadi, pengalaman kita di mahkamah syariah memang banyak pun lapis, sampai 30 lapis kan, 30 lebih lapis pun ada. Jadi perlu dibuat di mahkamah syariah. Jadi bagaimana kelancaran itu bergantung kepada apa dokumen yang tuan-tuan ada, dan bagaimana saksi boleh meyakinkan kepada mahkamah tentang waris-waris yang ada. Jadi pastikan siapa yang pergi ke mahkamah tu sangat sangat mengetahui tentang susur galur keturunan keluarga yang ada itu, untuk memberi jawapan yang meyakinkan kepada mahkamah dalam siasatan oleh mahkamah untuk menentukan waris-waris yang ada. Jadi once kita dapat sijil faraid, perakuan waris oleh mahkamah syariah, langkah-langkah seterusnya itu lebih mudahlah untuk memperolehi wang pampasan daripada pihak kerajaan dalam land acquisition ataupun pengambilan tanah oleh kerajaan. Wallahu a'lam. Terima kasih, dan soalan yang terakhir saya baca daripada Puan Niksum. Ustaz, jika datuk kita meninggal lebih awal dari ibu kita dan hartanya telah dibahagikan secara faraid termasuk ibu kita yang masih hidup ketika itu, kemudian ibu kita meninggal, selepas ibu kita meninggal baru diketahui datuk kita ada lagi harta peninggal yang belum dibahagikan, berhakkah kita sebagai cucu menerima bahagian harta datuk kita tu? Baik, wallahu a'lam. Dia sebenarnya macam ni. Datuk meninggal dunia lebih awal daripada ibu kita. Jadi bila datuk meninggal dunia lebih awal daripada ibu kita, harta datuk tu akan pergi kepada ibu kita sebahagiannya, sebab ibu kita adalah anak perempuan kepada datuk kita. Dalam soalan tu ialah pembahagian telah dibuat. Cuma sekarang baru diketahui ada lagi harta datuk kita yang belum dibahagikan. Maka proses dia sama. Jadi mana-mana harta baki yang belum dibahagikan itu perlu dibahagikan ikut faraid. Kita ambil balik semua daripada datuk tadi, tengok semasa datuk tadi meninggal dunia, berapa orang waris yang ada. Maka baki harta itu dibahagikan semula mengikut waris yang masih hidup sewaktu datuk kita meninggal dunia. Walaupun sekarang ibu sudah meninggal dunia, tapi pembahagian mesti dibuat seolah-olah sama seperti mana sewaktu datuk kita mula-mula meninggal dunia dahulu. Kemudian berapa yang arwah ibu kita dapat daripada harta datuk kita tadi, daripada arwah mak kita itulah yang kita akan dapat bahagian kita sebagai anak kepada ibu kita. Jadi proses itu diulang semulalah. Wallahu a'lam. Non, ada sikit saja saya nak confirm. Tak tahu Ustaz dah Puan mention ke tak? Okey, Puan Hamidah. Ini soalan terakhir ya, Puan. Okey, silakan. Bolehkah pasangan tuntut duit KWSP sebagai harta pencarian? Pasangan dia lah. Baik, wallahu a'lam. KWSP dia ada undang-undang yang tersendiri kan, undang-undang yang tersendiri. Dia macam akta pencen, tapi dia ada perbezaan juga tu antara duit pencen dengan KWSP. Baik, sebagaimana yang Puan tanya tadi, soalan Puan tadi ialah apakah duit EPF, KWSP ni isteri boleh tuntut sebagai harta pencarian. Baik, kalau pencen yang kita cerita dahulu tak boleh. Pencen dia ada akta dia yang tersendiri dan dia tidak tertakluk kepada faraid. Maka itu dapat solely kepada orang yang menjadi penama. Jadi isteri akan dapat pencen itu dah tak boleh diganggu kan. Kalau anak dapat pencen tersebut tak boleh diganggu sebab dia ada undang-undang yang tersendiri. Manakala berkenaan dengan KWSP, wang kita perlu tahu bahawa wang KWSP ni wang apa? KWSP ni adalah wang daripada gaji si suami kan, gaji si suami yang dibuat potongan dan disimpan untuk hari tua.
kemudian wang tersebut kemudian dia release kan, dia kita dapat duit tersebut. Jadi apa yang berlaku saya faham, minta maaf, iaitu kita sebagai isteri kita akan dapat 1/8 sebagai contoh, kita akan dapat 1/8 daripada harta tersebut. Jadi apa yang berlakunya ialah penama dalam KDSP dia hanya pentadbir, iaitu duit EPF perlu dibahagikan mengikut undang-undang harta pusaka iaitu faraid. Jadi apa yang berlaku oleh sebab duit tersebut asalnya duit daripada pendapatan suami kita semasa kita berkahwin dengan dia, semasa dia hidup, maka jawapan dia kita boleh tuntut harta sepencarian kan, sebab dia sama sebagaimana duit simpanan. Cuma beza dia ialah simpanan itu dipegang oleh pihak berkuasa sehingga tidak boleh dikeluarkan sewenang-wenangnya oleh pemilik harta berkenaan. Jadi apabila si suami sudah meninggal dunia dan kita dah dapat harta pusat duit EPF dan kita hanya dapat 1/8 sahaja sebagai balu, maka kita boleh buat tuntutan di Mahkamah Syariah sebagai harta sepencarian. Sama ada kita nak tuntut 1/2, 1/3 ataupun 2/3, itu bergantung kepada apa bukti yang kita boleh kemukakan kepada mahkamah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Okey, terima kasih dan kita tutuplah ya. InsyaAllah kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Jazakallahu khairan al-fadhil Ustaz Dr. Ahmad Jailani atas pencerahan dan perkongsian